Oh, sting aku. Yahoo! Yahoo! Apa saya buat bang? Apa kau buat? Kau tanya aku apa kau buat? Kita tengah syuting. Assalamualaikum guys, welcome back. So untuk kebelakangan ni kita dapat nampak ada satu industri yang semakin lama semakin dapat perhatian dan berkembang pesat, iaitu e-sport dan juga content creating lah. Dan untuk sekarang ni kita nak sebut pasal apa e-sport. Macam kau pun dah bertahun dah dekat dalam apa e-sport ni, jadi caster, jadi gamers juga semua kan. Dan kita boleh nampak tau, kita panggil tu kenaikan daripada dulu orang fikir macam Alah, kau asyik main game je. Apa masa depan yang kau ada? tapi bila kita dikejutkan dengan berita-berita mereka yang berada dalam industri gaming ni, sebagai contoh kalau dulu Pro Dota boleh dapat sampai 5 million, 10 million untuk seorang player. Kan dekat Malaysia pula kita ada sebagai contoh Maharaja Solos yang mampu untuk dapat kereta Mustang. Kereta Mustang, dan juga kita ada player e-sport. Baru-baru ni pun viral juga. Yes. Jumper, Dane Jumper dapat Betul. beli satu kereta Mazda dengan harga cash. Dalam umur yang muda, dia dah berjaya untuk membeli kereta secara tunai. Ya, secara tunai. Tunggulah saya kejar. Cik. Cumanya orang kata tu dengan banyak kenaikan ataupun kita dapat tengok berita-berita positif pasal e-sport player, tiba-tiba kita dikejutkan pula. Yang pertama sekali of course dekat grup-grup apa gaming banyak apa berkongsi pasal benda ni. Lepas tu masuk pula dekat Hot FM, dekat MGAG dan sebagainya. Ada seorang streamer yang update status dekat page dia, meminta RM300 untuk duit makan bulan ni katanya. Kan? Jadinya persoalan kepada kau J, yang pertama sekali, adakah kau rasa industri e-sport ni dan juga content creating ni dah oversaturated, dah terlalu ramai? Sebenarnya secara persendirian, secara personal, aku tak rasa content creating, streaming, e-sport ni oversaturated. Cuma ia bergantung kepada individu itu menggunakan topik ataupun game yang popular ataupun ikut trend. Kalau tak ikut trend, seperti mana-mana industri pun perlu mengikuti perkembangan semasa. Seperti kalau kita tengok TV, mana ada orang nak tengok tiba-tiba nak tengok bangsawan ataupun nak tengok benda-benda yang lama. Betul. Semua pun mesti nak ikut trend. Begitu juga dengan streaming ni. Streaming ni pun salah satu daripada industri broadcasting dan hiburan. Dia pun perlu mengikut perkembangan semasa. Betul. Jadinya macam tindakan yang dibuat oleh Kadil bukan nama sebenar ni. Pada pendapat kau sendirilah, adakah satu perkara yang patut dan apa impact dia kepada pandangan masyarakat? Sebab dah viral kan, orang biasa pun dah nampak, oh apa hari tu aku nampak orang beli Mustang cash. Kan tiba-tiba nak minta 300 nak duit makan. Kau rasa macam mana pada pendapat kau? Sebenarnya kalau ikutkan pada dasar dia, ini memang benda yang berlaku untuk mana-mana streamer yang di mana mereka mengharapkan donation star ke ataupun apa-apa jenis imbuhan. Mungkin dia buat subscription, subscribe dan sebagainya untuk membantu dia menaikkan dia punya stream, quality stream, crowdfunding dan sebagainya. Kerana benda ni berlaku kepada mana-mana penghibur. Kadang-kadang kita nampak basker ke kan, dia ada meminta wang, tapi tak adalah dia meminta dengan cara yang agak kasar sebenarnya. Kalau kita ikutkan, kita tengok, sebab dia memang seolah-olah mengemis wang itu. Kalau orang lain mungkin okey, kalau kita nak kalau nak bantu kita capai target kita star ataupun nak capai target kita daripada segi subscriber, supporter dan sebagainya, ia akan diminta secara subtext, tapi tak adalah dalam bahasa yang agak kasar seperti ini. Itu dia beza dia. 300. Lebih kurang macam itulah kan. Jadi impact dia ialah, kalau ketika dulu sukar untuk kita meminta apa-apa sokongan daripada kerajaan, kemudian bila ada berita-berita yang baik seperti pembelian Mustang cash, jadi orang boleh nampak, oh masa depan untuk e-sport ni memang agak cerah. Sebab kita dapat streamer yang boleh beli kereta cash, yang boleh beli rumah, yang
ada boleh menanggung keluarga mereka. Tetapi dengan adanya macam ni, dia akan menjadi satu impak negatif kepada mereka-mereka yang mungkin selama ni dah memandang rendah kepada industri e-sport. Kemudian bila ada pula berita macam ni, lagilah akan dipandang rendah. Jadi mungkin akan berlaku masalah pada waktu dia masa hadapan, persepsi negatif daripada masyarakat yang akan memandang Zero. Oh, kau nak jadi streamer, mungkin kau akan jadi meminta-minta jugalah seperti streamer yang 1 atau 2 orang ni. Adakah kau rasa masih relevan? Contohnya ada mereka yang nak berkecimpung juga dekat dalam industri ni, ataupun mungkin contohnya macam adik-adik kita, anak-anak muda nak join juga industri streaming ni untuk jadikan sebagai diorang punya kerjaya. Bagi aku masih lagi relevan sebab streaming ni ataupun content creating ni adalah media untuk masa depan. Ya. Jadi rasanya pada masa depan semua orang ada internet, semua orang ada media, semua orang ada entertainment yang dorang akan consume ataupun dorang akan tengok, dan streaming ni adalah satu benda platform hiburan interaktif yang di mana aku rasa dia masih akan relevan untuk orang dan orang masih boleh mencari rezeki. Mungkin perkara ini akan jadi Roblox sekejap, orang akan masih meragui lah. Tetapi secara keseluruhannya dengan adanya ramai-ramai orang kata maharaja, masih menjadi relevan untuk masa depan. Apa pun sekarang ni kita dah nampak memang adalah streamer yang bermasalah, sebagai contoh macam Cik Kadil ni kan, dan kita doakanlah semoga mereka yang tengah berusaha keras untuk jadi streamer ataupun influencer dekat dalam bidang ni, semoga dapatlah orang kata tu berita baik ataupun bernasib baik dan dapat capai target diorang lah. Itu yang kita harapkan lah kan. Betul. Ya, dan akhir kata pepantun je. Ya, tangan ada, kidal dan kanan. Guna saja untuk cari rezeki. Perlu ke streamer tunjuk kesian? Jadi malas dapat duit free? Cuba korang komen pendapat korang dekat bawah ni. And thank you very much for watching and have a nice day. Patuhi SOP and better stay at home. Aku nak balik rumah tu. Okay.